Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, selamat malam, salam sejahtera kepada semua. Jelas. Waalaikumsalam, Abang Azmi Samad, Muhammad Azizi, Firdaus Sa'ari, Syamin, Mai Virgo, orang Lam, Ba Azman, Syarif Sahad, Farid Zul, Lahad, Mak Firdaus, Bat Azman, belum kita Aisyah. Tukar DP, ya, tukar DP ya. Saya pakai DP baru lah ni. Kita tukar DP tu, siapa nak gambar ni, so saya buat pun boleh. Saya pakai aplikasi InShot kan, jadi letak gambar, background kalau hitam belakang, tulisan kita takluk. Jadi DP yang baru. Cik Dan, Waalaikumsalam. Anaka Andy Utara, Afrizah Arifin, Ice Fa'ad, Jenny, Waalaikumsalam. Syarul Azizi, Zairos, Edi Nazdi, Nur Hidayah Abdullah. Okay, Dan, Waalaikumsalam. Teruskan perkongsian. Tak perasan tukar DP lah. Tukar DP semua. Kita pakai hashtag tu lah ni. Hashtag kita takluk. Kita nak promosikan hashtag tu sebab kita jangkaan kita pada bulan Mac ataupun awal bulan Ogos pilihan raya negeri akan berlaku. So kita nak gelombang tu siap. Kita takluk kan. Jadi kita nak menakluk mana? Kita nak menakluk Pulau Pinang dan Selangor. Jadi orang muda semua pakai hashtag tu. Ya, Muhammad Zulkifli ya, kita takluk kita akan menakluki Pulau Pinang dan juga Selangor. Waalaikumsalam semua yang memberi salam. Sorry tak sempat nak sebut nama seorang-seorang. Semalam kena cut video panjang bagi salam. Okey tuan-tuan, saya bersiaran secara live di FB saya Muhammad Syafiq Abdul Halim dan juga di TikTok saya Syafiq.Halim. Jadi minta saudara-saudara semua yang biasa duk Facebook tu kekalkanlah di Facebook, share-share lah dan juga di TikTok pun share-share juga. Dan saya baru buka selain daripada YouTube yang dihandle oleh sahabat kita, tak payah sebut nama lah di sini, ada sahabat kita yang handle saya punya YouTube satu, nama Syafiq Halim Fans. Saya ada buka satu lagi YouTube, Syafiq Halim Official. Beza dia, Syafiq Halim Fan ni dia akan bagi full video, live full video, and yang saya buat live di FB dia akan bubuh di YouTube. Jadi macam Syafiq Halim Official ni, saya cuma ambil keratan isu yang penting yang tuan-tuan nak sampaikan, nak share tu ada kat dalam saya punya YouTube. Dan minta lah semua tolong ikuti saya punya YouTube tu, Syafiq Halim Official. Muhammad Syafiq Abdul Halim kan, Syafiq Halim Official ada, tapi official belakang tu ada Syafiq Halim tu, kira betul lah saya punya lah tu. Jadi saudara semua tolong pergi subscribe. Suara jelas Habib, memang jelas lah pakai mikrofon. Mana boleh tak jelas pakai mikrofon. Mikrofon ni pun penat juga ni kan. Dia bateri dia cepat habis. Bila habis dia jadi putih-putih. Semua sihat tuan-tuan. Waalaikumsalam Abang Azri dan segalanya yang ni. Menyampah aku ni. Menyampah tak payahlah masuk live. Menyampah masuk juga. Itu maknanya sayang, bukan sampah, bukan menyampah, rindu. Setiap kali Syafiq buat live dia masuk, lepas tu dia kata menyampah. Dia nak berinteraksi dengan saya pun bacalah komen dia. Waalaikumsalam. Kita takluk ya, steady macam ni ya, bubuh rekat tu, bubuh rekat profile picture tu. Jadi kalau orang anak muda tengok, dan sebenarnya tadi saya nak edit, saya nak letak EN Best, saya nak letak situ, tapi orang kata laptop saya satu lagi tiba-tiba bunyi lain macam lah kan. Saya pun risau, saya meletup kena pergi hantar kedai tu. Dah lah orang kata buat macam-macam lah kat laptop tu kan, meletup pening kepala kan.
Okay, tuan. Waalaikumsalam. Ada sesiapa yang memberi salam. Lawa rambut. Oh, ramai orang nak kenal rambut saya. Saya nak kena cukup botak lah lepas ni senang. Dia tak boleh nak fokus. Dia tengok minyak rambut. Pakai minyak rambut apa, bos? Saya pakai hak paling murah ya. Hak paling murah. Shining. Dan saya ingat nak buat keluar satu lah minyak rambut. Resipi saya sendiri. Tapi tunggulah nanti slow-slow kita buat perniagaan sikit. Ramai orang nak tanya pasal rambut ni kan. Apa berkenan dengan rambut saya ni. Baik saya jual terus kan. Saya tengah duk cari siapa boleh brew dia punya apa nama ni pomade tu boleh JV joint venture saya suka investment business ni kan. Saya tolong promote. Dia buat pomade, stiker semua saya bagilah apa semua kan. Share partner lah lepas tu jual. Saya suka jenis-jenis investment ni. Sebab saya nak handling business ni saya masa tak ada. Nak pergi hantar dekat apa nama, nak pergi hantar pejabat pos apa semua ni masa tak ada. Dengan nak belajar lagi, dengan nak menyelidik lagi, apa nama pegawai Dewan Rakyat lagi, lepas tu nak dengan orang kata apa, nak buat research lagi, nak buat live lagi, pakai dak lah jawapan dia tu. Isu pau last sekali pakai hancur rambut tu rare ramai berkenan. Alamak. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Teruskan perkongsian. Saya bersiaran secara live di FB saya Muhammad Syafiq Abdul Halim dan di TikTok saya Syafiq Abdul Halim. Sambil menyelam minum air ya, boleh je siapa ni. Tapi banyak orang berniaga ni bertakut berkata lagi masuk promote dekat dalam live. Orang politik ni orang tak main beli barang dia tak tahu kan. Kita ni 74 kursi parlimen, berapa banyak pengundi kita kan. Pengundi Melayu ni semua dah beralih ke Perikatan Nasional dah. Nak takut apa kan. Bagilah kita promote kan. Okey dan Waalaikumsalam. Ada sesiapa yang memberi salam. Syafiq ulas sikit pasal wilayah Sabah dan Sarawak. Mukadimah boleh saya tak mahu nak sentuh sangat panjang wilayah tu perkataan wilayah tu saya bersetuju kalau dia jadi sebagai dia ada dua maksud tuan-tuan kita kena tengok dalam persekutuan ni. Saya merujuk kepada agreement nombor 10760 iaitu the agreement between Northern Ireland the agreement between North Borneo, Sarawak, Singapore, Federation of Malaya and Northern Ireland. Agreement United Nations, nombor agreement tu 10760. Dalam appendix yang pertama masa pembentukan Malaysia dia sebut bahawa the colonies of North Borneo and Sarawak federated with the existing state of Federation Malaya and become a new state of Sabah and Sarawak with the constitutional amendment. Tu kot lebih kurang ayat dia panjang saya tak ingat ayat dia. Tapi saya ingat ayat depan tu lah, tu perkara pentingnya. Maksudnya koloni Borneo Utara dan Sarawak federated, bersekutu with the existing Federation of Malaya, bersama dengan Persekutuan Tanah Melayu yang telah wujud dan menjadi the state of Sabah and Sarawak. So dia tafsirkan sebagai the state ni Jadi wilayah ni dia ada dua maksud lah. Sama ada dia merujuk kepada province ataupun dia merujuk kepada macam US dengan Canada. Kalau dia merujuk kepada province ataupun macam wilayah persekutuan, Sabah dan Sarawak akan hilang dia punya kuasa otonomi dia daripada sudut perlembagaan tubuh negeri. Tu kita nak kena tengok takrifan dia dalam bahasa Inggeris. Dia rujukkan dia bagi rujukan sebagai apa? Kalau dia bagi region, okey, kalau dia bagi province bahaya. Jadi kena tengok balik dalam apa nama ni tafsiran Inggeris dia tu. Dia nak rujuk kepada apa? Jadi kalau kita tengok itu adalah perkara yang telah pun dibuat oleh kerajaan yang terdahulu dengan mengiktiraf Sabah dan Sarawak. Dan saya juga nak meminta, kalau kita tengok pada tahun 1974 semasa zaman Tun Hussein, pada waktu itu dalam parlimen Tun Hussein bawa pindaan rang undang-undang perlembagaan, iaitu dia berkatakan bahawa berlakunya Constitution Amendment untuk membuang dua perkara.
Jadi semasa kita merdeka, perkara negeri-negeri Tanah Melayu tu diletak di bawahnya adalah Perlis sampai ke Johor lah. Perlis, Kedah, Perak apa semua, Kelantan, Terengganu ni sampai ke Johor dipanggil sebagai negeri-negeri Tanah Melayu. Lepas kita tubuh Malaysia, dalam perlembagaan kita berubah. Di negeri-negeri persekutuan tu, dia ada A dia adalah Tanah Melayu, Perlis, Johor. B-nya adalah Borneo, Sabah dan Sarawak. Dan juga C adalah Singapura. Jadi selepas Singapura meninggalkan kita pada tahun 1974, dalam parlimen pada ketika, bukan Singapura tinggal kita 1974 lah, dalam parlimen 1974, pada waktu itu Tun Hussein mengatakan bahawa tidak boleh adanya perbezaan di antara kita. Maknanya tak boleh ada Borneo, tak boleh ada Tanah Melayu. Maka kita membuang kedua-dua tafsiran ni, kita buang Borneo, kita buang Tanah Melayu, dan kita gabungkan jadi sebagai negeri-negeri. Negeri-negeri persekutuan adalah Perlis sehinggalah ke Sabah dan juga Sarawak. Jadi inilah dalam perlembagaan kita sekarang ni, inilah yang ada. Jadi apa yang saya nak minta adalah untuk kita kekalkan kedudukan yang menunjukkan bahawa ada dua entiti yang membentuk sebuah negara yang bernama Malaysia ni. Apa yang kita minta, kalau boleh kita kembalikan semula takrifan Tanah Melayu tu di Semenanjung dan juga takrifan Borneo tu untuk Sabah dan Sarawak, kita kembalikanlah. Tapi ini mungkin kena ada satu usul lah di dalam parlimen untuk mengembalikan status tu. So itu adalah kalau betul-betul kita nak memperjuangkan lah. Jadi kedudukan dia yang asal tu, sebab masa perjanjian asal tu dia tak ada, dia memang ada dua tu, Borneo dan juga Tanah Melayu. So kita, dan sebab itulah IC dulu IC sebelum tahun 90-an 80-an I think, something like that, 70 to 80s tu, IC dia kalau di Semenanjung ni dia tulis Tanah Melayu, tak silap saya. Jadi inilah yang perlu dikembalikan. Kalau mereka betul-betul lah nak mengikut kepada perjanjian yang asal, kembalikan balik dua perkara ni. Dan yang seterusnya adalah, kalau betul Anwar Ibrahim fokus kepada MA63, panjang tau muka nimah MA63, siapa suruh tanya, panjang sangat ni. Saya tak buat nota MA63 ni. Jadi kalau betul-betul fokus adalah kena melihat kembali kepada perkara 161 dalam perlembagaan tu, untuk memberikan semua yang ada dalam perlembagaan tu kepada Sabah dan Sarawak. Sebab apa? Perjanjian tu tak perlu kaji dah macam hari ni. Mereka saja nak membutakan mata orang Sabah dan Sarawak. Saya tertarik dengan hujah ada seorang profesor, dua orang profesor daripada Sabah dan juga Sarawak. Apabila dijemput mereka masuk dalam rundingan jawatan kuasa baru MA63, apa dia kata? Dia kata nak runding apa? You nak bincang apa? Tak perlu bincang. Everything dalam perlembagaan, laksanakanlah saja. Jadi saya setujulah. Jadi kalau kita tengok yang melaksanakan pada waktu itu adalah dua orang dalam menteri kita lah, Tan Sri dan juga Datuk Seri Ismail Sabri. Mereka lah yang banyak melaksanakan. Jadi pada zaman Anwar ni, Anwar dia umum balik semula. Jadi dia umum balik semula benda yang dah buat lah. Macam wilayah ni start daripada I think from May 2021. Pada zaman Tan Sri pada waktu itu dah umum dah pasal wilayah ni. 2 tahun lepas dah umum dah. Tiba-tiba hari ni umum balik lagi sekali. Macam tu juga dengan gas. Gas pun dah buat I think last year 2021 September. Dah buat dah benda ni. Boleh baca dalam The Borneo Post, ada tulis pada tahun 2021 tu. Jadi orang kata apa, macam di Sarawak kita dah serah dah. Yang tunggu sekarang ni adalah Sabah saja. So Anwar Ibrahim dia just macam umum semula. Jadi tak nampak something lah yang baru tentang MA63 ni. Dan kalau betul lah mereka serius betul, so umumkan semualah. Antaranya adalah dia panggil apa, sempadan laut dah. Sempadan laut ke apa, kena besarkan sempadan laut Sabah dan juga Sarawak tersebut.
Sepadan load ke apa, tahu saya lupa dah, batu nautical ke apa. Jadi besar kan. Itu antara tuntutan-tuntutan lah. Dia sebenarnya kita ni sejak daripada 63 orang Sabah dan Sarawak ni dibohongi dengan tuntutan. Dia sebenarnya bukan kita nak tuntut apa, no. Masa kita buat perjanjian dia macam ni ya. Masa dia bermula perjanjian ni daripada Anthony Abel, Suruhanjaya Robot pada waktu tu. And so pada waktu tu British berunding dengan tanah Melayu, Malaya pada waktu tu nak bentuk Malaysia. So pada waktu tu orang Sabah dan juga Sarawak pada waktu tu dia tolak. Sebab apa dia tolak? Sebab tak melibatkan orang tempatan. Sebab tu dia jadinya agreement 10760 ni. Jadi agreement 10760 ni adalah Tun Fuad Stephen dengan Tun Fuad Stephen dengan Hun Haji Abang Openg, tak silap saya, ataupun Stephen. Antara dua tu. Yang tu saya tak pasti. Antara dua tu, Stephen Kalonikan ataupun Tun Haji Abang Openg. Jadi agreement ni dia bukan agreement, dia nak gabung dengan Malaysia. Dia bagi tahu ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Yang perlu dipatuhi, bukan nak tuntut, no. Yang perlu dipatuhi. Why is the syarat-syarat yang perlu dipatuhi adalah 10 perkara ke apa perkara. Saya tak ingat lah tempat agreement dia tu banyak sangat nak baca. Hamba nak tahu, hamba kena bertanya Leslie. Leslie tahulah. Jadi hamba kena, benda tu semua adalah syarat-syarat yang diletakkan untuk gabung nak bentuk Malaysia. So, bila selepas until 63 masih lagi menggunakan alasan tuntutan, saya rasa it's not fair lah. Macam sekarang ni pula dia gunakan alasan after 10 years kena revision. 10 tahun untuk revision tu bermaknanya adalah 73 tu masa Tun Hussein buat revision tu. Bukan sekarang ni. Maknanya after 63, dia sebut di situ selepas daripada September 63, after 10 years kena buat revision semula kepada dokumen ini untuk mendapat persetujuan orang Sabah dan juga Sarawak berkaitan dengan perjanjian ini. Jadi tu dibuat pada tahun 74 ni 2023 nak revise dah tahun boyan, tak perlu nak ni dah lah. Dan sebab everything dah ada dalam tu, semua dah ada 40% persempadanan laut and everything dah ada dekat dalam perlembagaan yang memang dah gazette dah masuk dah pun, cuma pelaksanaan yang tidak dibuat. Jadi kita tengok wayang dia ni masih lagi bermain lah untuk orang Sabah Sarawak ni. Wayang dia tu masih ada lagi lah. And wayang ni maknanya drama lah, drama ni still until 2023 lah. And sama lah juga pada zaman Anwar Ibrahim ni. And drama still berpanjangan dan boleh tanyalah orang-orang yang mengetahui tentang perlembagaan, orang-orang yang mengetahui tentang dia ada ketiga perjanjian Sabah Sarawak ni, dia ada tiga. Satu dipanggil Cobalt Commission Report, dua intergovernment report, yang ketiga adalah perjanjian 10760 tu. Okey, entah mukadimah okey. Laporan kes hari ni no drama, ini reality Anwar is drama king lah. Okey tuan, laporan COVID-19 terkini kes baru 320 kes, penambahan 66 lagi kes aktif hari ini 10,937 kes, menurun sebanyak 189 kes berbanding semalam, dan juga kematian hari ini adalah 3 orang mati. Jadi tuan-tuan, hari ini Kementerian Kesihatan dia dah jawab dah. Saya rasa macam ada interaksi dengan Kementerian Kesihatan melalui media sosial. Mungkin ada pegawai dia kot duk pantau kan. Saya tak ada siapa pun duk timbul isu ni, kita lah kot kan. Tak tahulah nak kata kot kita syok sendirian, tapi rasa macam ada interaksi lah kan. Baguslah kalau dia ada unit hak duk memantau media sosial, duk dengar suara rakyat ni. Baguslah juga. Bukan senang kita nak pergi jumpa dengan menteri-menteri ni kan. Kita boleh guna platform ni lah. Kalau mereka dengar, okey lah. Bukan macam Kementerian Multimedia. Sikit-sikit buka otak siasatan. Tidak ada langsung freedom of speech and freedom of choice. Jadi hari ni Kementerian Kesihatan dia jawab dah. Tapi dia tak jawab dalam paper lah. Dia jawab dalam dia punya portal. Dia mengatakan bahawa laman web COVID Now tu dia dah tak pakai dah. Dia tukar kepada KKM Now, Kementerian Kesihatan Malaysia Now. Dia tukar pada situ.
Kan? So, mungkin benda ni kita dah sebut kan. Kita kata siapa tak update data dan sebagainya. So, dia kata dia tak update kat sini. Dia update dekat kkmnow.com.my kot asalnya. Kan? Jadi, bolehlah semua pergi tengok dekat situ. Dan kita pun tak berapa hari lagi nak menghadapi tahun baru Cina ni. Dan kalau kita tengok, atas highway saja 2 juta kenderaan daripada Singapura dan merata tempat lah. Kan? Jadi macam biasalah saya mengingati rakan-rakan yang mana berniat nak bercuti dan sebagainya tu, tolonglah jaga diri dan keluarga anda. Dan kita, kalau kita tak jaga diri kita, tidak ada orang yang akan menjaga kita. Okey tuan-tuan, tu adalah mukadimah dia. Kena pendekkan sebab mukadimah MA63 tadi panjang sangat, jadi tak bolehlah nak cerita pasal kesihatan lebih-lebih. Tapi saya ada sedikit lah. Kalau kata Menteri Kesihatan ni dia duk dengar media sosial ni, baguslah dia duk dengar kan. Jadi kita bolehlah sampai kat dia sikit. Jadi apa yang saya duk buat research tadi ni, saya duk baca tentang obesity. Saya pun nak kata obes tak, saya masih slim lagi, tapi ada lah rakan-rakan kita yang obes dan sebagainya. Dan apabila berlakunya pandemik pada waktu tu, ramai orang duduk kat rumah. Jadi bila mereka duduk kat rumah, kurang aktiviti, tak ada bersukan dan sebagainya, maka meningkatlah obes ni. Mengikut kepada laporan pada tahun lepas, golongan dewasa yang obes kat dalam negara kita ni meningkat kepada 50.1%. Dan juga bagi budak-budak lah, budak-budak berumur 17 tahun ke bawah, meningkat sehingga 29.8%. Jadi ini adalah laporan berkaitan dengan obesiti dekat dalam negara kita. Jadi ini adalah disebabkan pada waktu itu orang tak boleh kerja, tak boleh melakukan aktiviti sukan dan sebagainya, makan tidur, maka jadi tembun. Jadi bila jadi tembun, banyaklah masalah dia yang akan berlaku. Mengikut kepada kajian ni, saya baca tadi dalam jurnal artikel ni, dia mengatakan kesan obesiti kepada budak-budak ni adalah, antara lainnya adalah dia tidak cemerlang di sekolah. Tambah pula dengan keadaan sekarang ni, ramai yang lost, dipanggil sebagai lost generation ni. Jadi dia bila dia obes, dia pergi ke sekolah ni, dia sering penat. Dia penat, lepas tu dia nak tidur, lepas tu dia malas nak pergi sekolah dan sebagainya. Ini adalah masalah daripada sudut psikologi budak-budak yang menghadapi obesiti ni. Jadi ini akan mewujudkan satu keadaan di mana daripada sudut benchmark Kementerian Pendidikan untuk melahirkan lebih ramai generasi yang gemelang ni akan menurun lah, dan disebabkan oleh faktor-faktor ni. Dan juga untuk orang yang telah dewasa, kesan-kesan ni adalah penyakit kronik. Jadi dia pun selalu masuk hospital, nak pergi kerja pun susah. Dan bila dia melakukan satu pekerjaan, dia punya produktiviti dia pun berkurang. Dan juga dia akan hilang tumpuan dan juga hilang upaya akibat daripada dia obes ni, dan mewujudkan lebih banyak masalah daripada sudut mental health dan sebagainya, kerana dia sering dibuli, dikritik dan macam-macam benda lagi lah yang berkaitan dengan obes ni. Dan kerajaan juga terpaksa berbelanja besar untuk menyediakan rawatan dan juga ubat-ubatan bagi tujuan merawat penyakit kronik dan sebagainya ni. Jadi ini adalah penting pada Kementerian Kesihatan sekarang ni untuk menumpukan dan bagi mengurangkan rakyat yang obes ni, di mana macam saya sebut tadi, peratusan dia sangat besar, 50% dan juga 30% bagi budak-budak. Dan apa yang kita tengok berdasarkan oleh implementasi yang telah berjaya sama ada di negara kita ataupun di luar negara kita, adalah dengan mewujudkan klinik khas untuk obesiti. Yang ni saya tak pastilah, kalau ada baguslah kan, tapi saya tak tahu kat klinik kesihatan ada pun tak. Yang saya biasa tengok kat klinik kesihatan ni ada yang kencing manis apa semua tu kan, klinik rokok, klinik kencing manis dan sebagainya. Jadi mungkin perlu wujudkan klinik khas obesiti, sebab tadi Menteri Kesihatan ada mengumumkan bahawa dia tidak akan membangunkan hospital yang baru, tetapi dia lebih fokus untuk menyenggara hospital dan membesarkan infra hospital ni. Jadi dia mungkin boleh sediakan klinik obesiti di peringkat klinik kesihatan, ataupun yang dalam kampung tu dipanggil klinik desa ke apa, tak silap saya. Dan juga sekarang ni kita ada MySejahtera. Saya rasa setiap orang
ada MySejahtera sekarang ni. Dan kalau kita tengok dalam MySejahtera, dia ada ada tadi sebelum buat live, saya ada check tadi, nak tengok MySejahtera ni ada aplikasi. Sebab zaman sekarang ni, and dengan IoT dan IoE, Internet of Things and Internet of Everything, siapa belajar Comscience dia tahu, saya malas nak terang panjang, macam saya buat lecture. Jadi ramai orang yang menggunakan aplikasi seperti jam digital, mobile phone dan sebagainya untuk memantau kesihatan mereka. Jadi saya buka tadi dalam aplikasi MySejahtera, still jenis manual lagi, untuk masukkan berat badan, untuk masukkan kita punya ketinggian dan sebagainya. Dan saya mencadangkan kepada Kementerian Kesihatan untuk dia melihat kepada satu aplikasi yang agak nampak relevan juga, semua orang boleh pakai, nama dia Healthify Me ni. Jadi dia adalah satu aplikasi yang bagus, yang mungkin boleh dimasukkan sub-modul dia di dalam MySejahtera. Untuk kita dapat track kita punya minuman, kita dapat track kita punya penjadalan makanan kita, kita dapat track kita punya step dan sebagainya, dan kita tahu berapa kita punya burning kalori dan sebagainya. Untuk memastikan bahawa daripada sudut kesihatan kita, dia boleh track juga kita punya nadi dan sebagainya. Dulu masa saya duk belajar dalam tahun 2017, masa saya belajar di Universiti Malaya, waktu tu ada satu, dia panggil sebagai satu IoT device, dekat luar negara lah, tapi tak masuk dekat Malaysia lagi. QBQ tak silap saya. Masalah saya ni ada shattering sikit. Device dia tu nama QBQ. So IoT device ni macam mana? Dekat luar negara dah start pakai 2017 pada waktu tu, masa saya duk belajar. Device ni dia dapat track kita punya nadi kita punya beat rate kita, heart rate kita, dia dapat kita punya oksigen dan sebagainya. So report ni dia akan hantar kepada hospital yang berdekatan. Ni dia kata IoT, Internet of Everything, from thing, dia connect pergi kepada internet, dan dia akan hantar masuk dalam big data proses, dan dia akan hantar laporan lah. Itu IoT. Sekarang ni IoE, zaman Internet of Everything, tapi Malaysia masih lagi duk sebut tentang IoT. Jadi dia akan hantar itu punya laporan tu pergi kepada hospital. Dan sekiranya orang tu kena heart attack di rumah, ataupun orang tu dia sesak nafas di rumah dan sebagainya, ambulan akan trigger, dan dia akan hantar laporan kepada unit ambulan. Dia akan buatlah amaran dan sebagainya, dan dalam masa yang sama dia akan send aliran trafik dekat mana nak pergi rumah orang tu. So ini yang dipakai dekat luar negara since saya rasa berapa tahun sekarang ni, 2023, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 years. Tu masa saya duk belajar dulu dah ada dah sistem tu. Even masa saya duk belajar di Universiti Malaya dulu, ada macam di Dubai, dia siap ada, orang kata bila ambulan keluar saja, bila dia melalui lampu merah dan sebagainya, dia punya siren tu akan tukarkan lampu isyarat tu jadi green light, untuk melancarkan perjalanan dia untuk ambil pesakit kat rumah. So ini kat luar negara, kita cerita 8 tahun lepas, masa saya duk belajar ni, dia ada banyak lah kan, robot Sophie, Cubic, ni semuanya artificial intelligence punya sistem, yang telah pun digunakan luar negara, tapi kat Malaysia kita masih pakai sistem manual yang kita nak kena type dan sebagainya. So sebenarnya kita boleh menggunakan aplikasi MySejahtera. Dia masalah masa saya duduk dalam PDRM dulu pun, masalah sistem kerajaan ni kita tak menggunakan sepenuhnya. Sedangkan sistem tu boleh buat macam-macam. Contohnya sistem pengesanan kita punya road traffic punya kamera dan sebagainya. Sebenarnya kita boleh buat macam-macam. Kita boleh buat weapon recognition, kita boleh buat image recognition, kita boleh buat plate recognition, macam-macam kita boleh buat, tapi kita hanya gunakan untuk memantau aliran trafik saja. So rugilah. So dalam negara kita beli macam-macam, tapi kita tak menggunakan sepenuhnya. Macam ni juga dalam MySejahtera. MySejahtera ni kita boleh buat big data untuk proses, hantar laporan kepada hospital, dan juga dan juga untuk bertindak dan sebagainya. Di dalam AI, yang paling utama yang kita perlu memahami adalah the prediction and prevention. Kalau dulu je, kalau contoh manual punya sistem, ni saya tulis ni dalam buku yang PDRM lah, Traffic and Crime Monitoring System, tapi saya nak convertkan sikit dalam kesihatan lah. Manual dulu, bapak dia
dia jumpa ayah dia duduk kat atas lantai, dia pun baru nak kuat ambulan. So bila dia nak kuat ambulan nak main di rumah dia dengan trafik, dengan ni apa semua, lama lah kali orang tu dah meninggal dunia. So manual punya sistem akan menyebabkan daripada sudut hilang nyawa, kan, ambulan mungkin boleh accident dan sebagainya. So bila kita nak buat something yang kita sebut tentang artificial intelligence, big data, IoT dan sebagainya, dia mesti based on the prediction and prevention system. And so kita boleh predict, and bila orang tu punya rate dia punya dah rendah, kan, so dia boleh hantar signal kepada ambulan dah boleh mai tunggu kat rumah dia 5 minit sebelum dia jatuh, angkat buat pergi hospital. And so that saya rasa menteri boleh tengoklah dalam Healthify ni, and untuk kaitkan dengan obesity ni, sebab Healthify ni ada bagi tahu, kita just masukkan saja makan nasi lemak, makan ayak dan sebagainya, dia akan track, and dia akan lockkan jadual pemakanan harian kita, dan dia akan bagi tahu kat kita berapa kalori yang kita perlukan dan sebagainya. Dan yang ketiganya adalah kempen kepentingan untuk menjaga kesihatan bagi menghindari penyakit di awal usia. Sebab saya tengok hari ini kempen-kempen kesedaran kesihatan di peringkat universiti, even masa saya belajar di UM dulu pun dia tak ada mai pun, yang mai cuma nak ambil kita punya darah saja, kan, kena derma darah, kan, semua student kena derma darah untuk luluskan dia punya dia panggil sebagai subjek tu, khidmat awam ke apa, dia punya markah dia tu, kan, semua kena derma darah, tapi tak ada kempen kesedaran. Dulu masa saya belajar di sekolah dulu ada klinik dok mai bagi kempen kesedaran, macam-macam kempen lah, kan, kempen seks lah, tak boleh ada ni, lagi kena HIV lah, apalah, kempen dadah lah, kan, jadi obesity lah, apalah. Tapi sekarang ni kita tengok berkurang sikit lah tentang kempen kepentingan menjaga kesihatan di peringkat usia muda, di peringkat sekolah dan juga di peringkat universiti itu sendiri. Dan orang kata cadangan menu menu gantian yang memfokuskan kepada makanan berkualiti. Okey, dan kerajaan juga di saat sekarang ni dia sebenarnya kerajaan dia kena ada jaringan di antara kementerian-kementerian dalam kerajaan. Share lah sikit, tuan. Saya duk bagi ni, saya buat research lama, tuan, daripada start maghrib tadi sampai lah ni, tuan-tuan tak mau share kat saya teruk tu. Tuan nak share lah, bagi naik sikit, ni view bagi 1K kan, barulah berbaloi dengan research saya research daripada petang sampai malam tu. Okey. Jadi bila harga barang meningkat, bila kos makanan meningkat, Kementerian Kesihatan dia boleh mainkan peranan. Yang mana peranan dia adalah untuk mencadangkan makanan gantian kepada masyarakat untuk memfokuskan kepada makanan berkualiti. Jadi mungkin dia boleh bagi tahu, ni kalau orang saiz badan macam ni, dia makan ayam banyak tak boleh, sekali dia jadi gemuk, dia jadi tembun, sekali dia jatuh tergolek, dia boleh mati. Dia boleh ni contoh. Jadi ada orang yang tak boleh makan telur, kan, kolesterol ke apa, kan, ayam lah ni, kan, permintaan dia tinggi, telur permintaan dia tinggi, maka dia boleh gunakan MySejahtera untuk encourage orang untuk mencadangkan menu harian kepada orang-orang yang tertentu lah, buat skop-skop dia, umur berapa, berat badan berapa, makan pagi nak makan apa, dia ni tak boleh makan telur dengan roti. So dia kena makan waktu breakfast dia kena makan sikit je. So dia dapat mengurangkan permintaan terhadap makanan tersebut dan akan menambahkan bekalan makanan dalam negara. Sebab tu kena ada jaringan di antara kementerian-kementerian di dalam kerajaan sekarang ni. Jadi inilah tugas-tugas kementerian, dan dia boleh mendidik masyarakat tentang pemakanan dalam masa yang sama. Dia boleh bagi tahu, hari ni makan ayam, dia boleh buat jadual pula, besok kena makan lain. So orang tak belilah ayam hari-hari. Jadi bila walaupun hanya 50% saja yang mengikuti program tersebut, tetapi 50% ini memberi kesan yang besar kepada masyarakat, dan juga memberi kesan yang besar kepada rantaian makanan dekat dalam negara kita, dan dapat mengawal daripada peningkatan harga barang yang mungkin meningkat disebabkan permintaan yang terlalu tinggi dan sebagainya, sebab rakyat dah terbiasa apabila dia
duduk pada zaman COVID, tak payah exercise dan sebagainya, dia dah terbiasa satu hari makan sekok ayam. So inilah tugas-tugas di peringkat kesihatan, kena bagi kesedaran kat dia. Oh, hang tak boleh makan ayam, sebab hang boleh mati, jantung hang nanti kena sumbat dengan kena pipe dan sebagainya. Jadi kerajaan juga boleh memperkenalkan dasar pemakanan kebangsaan. Dulu kita ada pada zaman UMNO, dia panggil dasar pemakanan kebangsaan. Selepas itu ditukar nama kepada dasar keselamatan makanan untuk mendidik masyarakat supaya mengetahui tentang makanan-makanan apa yang dia boleh pakai, makanan-makanan apa yang dia boleh makan, dan apakah kategori makanan. Saya rasa zaman kita dulu 90s ni umur 31, kita tahu tentang apa triangle makanan tu kan. Kalau kita pergi kat klinik kesihatan pun ada tulis kan, bawah sekali roti semua tu kan, atas sekali ada daging dengan ayam dan sebagainya. So kalau kerajaan melalui Kementerian Kesihatan dapat bekerjasama dengan Kementerian Kepenggunaan dan sebagainya, dia dapat mencadangkan kepada masyarakat, dia boleh buat, dan ni based on the big data. Dia kena tengok, kalau kata permintaan berlebihan dekat daging, okey, dia macam mana dia nak swing kan, supaya mood orang untuk beli daging tu akan berubah dengan bagi tahu tak boleh makan daging, hang ni nak gemuk, makan daging sekali jadi borek. Jadi tu contoh dia dan sebagainya. Dan juga tuan-tuan, ini berkenaan dengan obesiti ni juga. Share masih tak tambah lagi dasar pemakanan ya. Kementerian Kesihatan juga boleh bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan, sebab ini pun kita tengok Kementerian Belia dan Sukan ada buat larian dan sebagainya. Jadi dia boleh bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan untuk mengembalikan semula program yang dibuat dulu, iaitu program Jom Kurus dan sebagainya. Ini pada zaman Najib tak silap saya, yang pakai baju ungu semua tu kan. So dia boleh bawa kembali program tu untuk kerjasama di antara Kementerian Kesihatan dengan Kementerian Belia dan Sukan. Dia dapat encourage rakyat untuk membuat pemeriksaan kesihatan di klinik-klinik kerajaan, dan kemudiannya sesiapa yang dapat menyertai program ni adalah selepas mereka membuat pemeriksaan kesihatan. Sebagai contohnya, dia pergi klinik, dia buat pemeriksaan kesihatan, dan melalui pemeriksaan kesihatan itu melayakkan dia untuk menyertai program tersebut dengan kerjasama di antara Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Kementerian Belia dan Sukan. Jadi segala usaha ini dapat meningkatkan produktiviti dan juga mengurangkan kos rawatan penyakit kronik di dalam hospital. Sebab kalau kita tengok hari ini, daripada sudut kos ubat-ubatan dan juga daripada sudut kos untuk merawat pesakit ini adalah sangat tinggi. Dan sepatutnya Malaysia bukan fikir macam mana nak tambah kos untuk Kementerian Kesihatan untuk rawat pesakit, tetapi kita kena fikir bagaimana nak reduce kos untuk merawat pesakit ini, dengan kaedah adalah untuk mengurangkan masyarakat yang berpenyakit dalam negara kita, supaya kita boleh meningkatkan produktiviti dalam negara kita. Itu adalah berkaitan dengan obes. Okey tuan-tuan, jom share ni Amran Tapi baik mai tang bagi cadangan kan, share dia kurang Sagi mai tang saya balon kerajaan tu dia naik kan. Ada. Ni nak masuk balon dah ni, Rogi pun tak share. Kan. Dasar geng BMX goyak. Okey tuan-tuan Yang kedua adalah hari ini kenyataan daripada Datuk Selahuddin Ayub, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Ni saya tak boleh nak kata apa lah kat dia. Ni dia tak macam Menteri Kesihatan Malaysia. Menteri Kesihatan ni dia ada otak sikit lah. Orang kata bukan ada otak sikit, dia tindakan yang dia buat tu kita boleh fikir lah kan. Tapi hak ni dia main, kalau main daripada amanah ni memang tak tahu nak kata lah kan tuan. Macam Mak Sabu jugalah. Okey, dia buat keluar kenyataan hari ini. Dia kata harga minyak masak tidak terkawal kerana kekurangan pekerja asing. Okey, fine lah, tak apa lah. Dan dia minta untuk masukkan lagi warga asing kat dalam negara kita. Tak silap saya lah, dalam laporan tu dia sebut 200,000, tak silap saya, warga asing untuk masuk dalam negara kita. Jadi saya nak cadang lah. Dan sebelum tu saya nak sebut harga tu. Sebab hari tu orang di sebelah sana bagi tahu kata, oh harga minyak turun, tapi hari ni keluar dalam surat khabar The Star tuan-tuan. Rupanya tak turun, dia ada kenaikan dekat harga minyak, harga minyak bawah 5 kilogram. Jadi harga sekilo sekarang ni
Harga minyak masak sekilo maksimum sekarang ni adalah RM6.90. Harga maksimum 2 kilo adalah RM13.30 dan harga maksimum 3 kilo RM19.60. Dan harga shilling, ni baru ada harga shilling 5 kilo yang mereka kata murah tu. Harga shilling 5 kilo adalah RM30.90. Berbanding pada zaman dulu tuan-tuan, harga minyak masak 1 kilo botol adalah RM2.95 dan juga harga paket adalah RM2.50 yang sekarang ni mencecah sehingga ke RM6.90. Jadi tak ada penurunan lah. Macam yang mereka cerita dan gembar-gemburkan. Macam saya kata pada tuan-tuan lah, kalau dia nak short, dia punya keuntungan dia dekat minyak 5 kilo. Dia akan kurangkan production dia dekat 1 kilo ataupun dia akan naik pada minyak tu pada yang 1 kilo. Saya bohong pergi baca The Star. Saya dah beritahu dah rujukan saya dalam paper The Star. The Star adalah surat khabar yang integriti nombor 1 dalam Malaysia. Okey tuan-tuan, berkaitan dengan pekerja asing, yang pertama sekali saya nak cadangkanlah sebab ini antara perjuangan dalam Pakatan Harapan. Pakatan Harapan dulu di barisan peguam mereka mencadangkan supaya kerajaan mengkaji semula Konvensyen Pelarian 1951 dan juga Protokol Pelarian 1967. Jadi sekarang ni kenapa? Dia nak import ramai-ramai warga asing. Sedangkan dalam negara kita ada 400,000 pelarian dan kita ada berjuta warga asing yang ada kat dalam negara kita dan juga berjuta pendatang tanpa izin yang masuk dalam negara kita. Jadi orang kata apa? Sekarang ni apa yang saya herannya, kenapa kerajaan tak pernah fokus pada pelarian ni? Kerajaan mana-mana pula tak pernah nak fokus langsung tentang pelarian. Dan kenapa pelarian ni dia nak lari masuk main Malaysia? Dia boleh pergi negara Thailand, dia boleh pergi Indonesia, dia boleh pergi mana-mana negara lain pun. Sebab apa dia nak main Malaysia? Sebab kalau kita tengok dasar-dasar di negara lain, mereka main lari di negara tersebut dapat perlindungan UNCHR dan mereka kena kerja. Even di Indonesia mereka kena kerja, di Thailand mereka kena kerja, di negara-negara ketiga pun mereka kena kerja. Sebab itu mereka tidak mau datang ke negara-negara tersebut dan mereka fokus untuk lari ke Malaysia. Sebab apa? Dekat Malaysia, kita tidak membenarkan pelarian untuk bekerja. Pelarian tak boleh kerja. Habis tu apa dia nak buat? Jadi dia duduk di rumah setiap masa. Dia duduk, dia buat anak, duduk buat anak, rogol dan sebagainya. Isap dada, tak perlu kerja dan bantuan mai setiap masa. Dan pelarian ni menerima pelbagai bantuan daripada NGO, daripada zakat dan macam-macam lah manfaat yang mereka terima apabila mereka mai masuk dalam negara kita. Sebab tu kalau kita pergi rumah pelarian, ada beras yang sampai duduklah rumah tu boleh meniaga dah beras pun. Dengan sardin pun semua. Sebab mereka ni dimanjakan oleh negara kita Malaysia. Sebab itulah dia bagi tahu dekat dia punya suku sakat dia, dekat luar sana, dekat Myanmar, hampa kalau nampak nak main lari, larilah di Malaysia. Sebab di Malaysia kita hanya duduklah rumah, kongkek, buat anak, lepas tu makan minum semua kerajaan Malaysia tanggung. Kita tak perlu nak fikir apa-apa. So sebab itulah kerajaan dia kena kaji semula Konvensyen Pelarian 1951 ni dan juga Protokol 1967 sama ada untuk nak masuk sign treaty tu ataupun tak. Jadi dan juga kerajaan kena buat satu program ataupun untuk mereka-mereka yang pelarian ini untuk ditempatkan di ladang-ladang untuk bekerja di ladang. Contohnya macam sekarang ni kita cerita tentang ladang sawit, ladang getah dan sebagainya, suruh mereka kerja di situ. Berapa kita ada 400,000 pelarian tapi dia tak kerja dia kongkek di rumah. Dan juga kerja dia adalah dapat bantuan makan sampai tembun-tembun, lepas tu merompak dan sebagainya. Dan juga ada pelarian-pelarian yang mereka mewujudkan perniagaan mereka sendiri sehingga mengganggu sosio-ekonomi rakyat Malaysia. Dia meniaga sendiri, dia jadi nelayan dan sebagainya. Sedangkan tak boleh. Even warga asing pun tak boleh buka kedai di Malaysia, tak boleh pergi jadi nelayan, pertanian, peladang dan sebagainya. Tapi pelarian boleh ada tanah sendiri, boleh buat ladang sendiri dan mereka boleh jual di market. Semua tembun-tembun semua. Jadi ini yang perlu kerajaan tengok daripada duk bawa masuk lagi ramai-ramai. Dan setiap hari negara kita menerima pelarian. Yang keduanya adalah di bawah Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Sumber Manusia, dia boleh buat apa yang telah dibuat oleh Ketua Pembangkang sekarang ni, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, semasa dia menjadi menteri.
Dan masa dia menjadi menteri, apa yang dia buat adalah dia mewujudkan program rekalibrasi tenaga kerja RTB, ataupun dipanggil sebagai program rekalibrasi pulang RP. Jadi ada dua program pada zaman Hamzah tu, RTB dengan RP ni untuk apa? Jadi Hamzah daripada dia fikir nak ambil warga asing masuk dalam negara kita adalah dengan menyelesaikan masalah warga asing dalam negara kita. So that, apa yang Hamzah buat? Hamzah menawarkan dua program, RTB ataupun RP. Jadi pada waktu itu, pihak immigration di seluruh negara memburu semua pendatang haram tanpa izin dan warga asing yang ada dekat dalam negara kita. Dan Hamzah telah berjaya menghantar pulang 500,000 pendatang asing yang duduk dalam negara kita ni. Dia dah hantar pada zaman dia 500,000 dan kemudiannya kerajaan pada waktu tu Ismail Sabri membubarkan parlimen dan RTB dan juga RP ni tidak diteruskan pada kerajaan sekarang ni. Jadi banyak orang kata apa yang duduk kat dalam negara kita ni lebih kurang 6 million, 7 million kalau tak silap saya, 6 juta, 7 juta yang duduk dalam negara kita. Jadi immigration pergi kejar mereka, cari mereka, buat penataan dan sebagainya, kemudian melihat kepada syarikat-syarikat yang mohon kerja ni, maka masukkan mereka. Kalau mereka nak stay kat Malaysia, dia kena ikut program rekalibrasi tenaga kerja, dia kena pergi kerja. Kalau dia nak balik ke negara dia, maka kerajaan akan hantar balik, sehinggalah lambakan warga asing dalam negara kita selesai, barulah kita memilih untuk bawa masuk warga asing yang lain ke dalam negara kita. Sebab apa? Sebab apa yang berlaku sekarang ni adalah mereka datang kerja dan mereka lari daripada majikan dan sebagainya, mereka tidak balik ke dalam negara asal mereka. Sebab itu banyak pekerja asing akhirnya menjadi pendatang haram tanpa izin dekat dalam negara kita. Dan ini menjadi satu lambakan yang membimbangkan rakyat Malaysia. Rakyat mula rimas dengan warga asing ni. Banyak tempatlah di seluruh negara, semua ada lambakan warga asing, khususnya di Pulau Pinang, di Selayang dan sebagainya. Dan mereka pula mula mencuburi bidang-bidang perniagaan, mengganggu sosioekonomi rakyat Malaysia. Jadi kami rakyat Malaysia takkan bersetuju dengan tindakan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Salahuddin Ayub ini, yang mendesak Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk membawa masuk 200,000 warga asing. Kami tak setuju. Ini adalah negara rakyat, bukan sahaja keputusan yang dibuat oleh menteri. Menteri harus menghormati rakyat Malaysia, dan kalau rakyat tidak mahu lagi ada warga asing kat dalam negara kita, so that menteri kena carilah kaedah macam mana untuk memastikan warga asing ni tidak berlambak dekat dalam negara kita. Okey, tuan ni siapa duk maki-maki ni? Ada masalah kan? Cerita kebenaran Okey. Apa TikTok ni line kacau ke apa? Line kacau ke apa? Kan apa tak mahu nak ni? Kan pada blok semua orang. Kemah abedemu. Komen-komen, saya baca komennya. Baling Fik. Ti Bagaran Tadirgarayan. Okey Pasal UMNO Sat lah, tunggulah Sat. Yang mabuk tu yang tak boleh terima kenyataan. Salam Sifu ya, Abang Zabidi Ishak Okey tuan isu telur ni pun sama jugalah hari tu bagi alasan 6 bulan tak boleh selesai, menteri yang sama juga. Lepas tu hari ni menteri bagi alasan baru pula isu telur. Aduh, saya pun pening lah. Dia kata hari ni kita tak boleh bawa keluar telur banyak kat dalam negara kita ni sebab kita ada masalah pekerja asing. Nak bawa masuk juga pekerja asing dalam negara kita ni, dia peminat. Kan ada syarikat-syarikat ada buat duit dan sebagainya. Jadi semua nak masuk pekerja asing, bukan nak selesai masalah pekerja asing dalam negara kita. Jadi saya nak beritahu lah, lepas tu menteri kata, dia kata dia tak mau hentikan ekspor sebab ada masalah lah apalah. Saya pun tak tahu lah masalah apa yang dia sebut tu. Jadi saya nak beritahu lah kepada menteri, suruh dia buat rujukan sikit. Ni saya bagi kepada OEC, The Observatory of Economic
Complex City. Dia boleh pergi tengok dekat OEC punya website. Berapakah ekspor telur negara kita? And negara kita ekspor telur ke Singapura satu tahun 99.6 juta USD. Negara kita ekspor telur ke Hong Kong 17.4 juta USD. Negara kita ekspor telur ke Brunei 4.09 juta USD setahun. Dan negara kita ekspor telur ke Timor Leste 1.63 juta USD setahun. Dan juga negara Thai sebanyak 1.12 juta USD setahun. So berapa ni sebenarnya biji telur yang kita telah ekspor ke Singapura ni? Kalau kita tengok berdasarkan harga sekarang ini di Singapura, mereka jual telur sekarang ni lebih kurang 80 sen duit Malaysia lah. Harga di sana 699 Singapura dollar divide by 30 biji, so kita boleh dapat dalam 80 sen sebiji mereka jual. So sekiranya lah ekspor punya cost lah, contoh lah peladang di sini keluar 60 sen 60 sen sebiji lah untuk pergi ke Singapura. And so that, tuan-tuan, kalau kita bahagikan dengan 99.6 juta USD setahun ni, kita dapat tahu bahawa kerajaan kita telah pun ekspor telur ke Singapura sebanyak 711 juta biji telur setahun. Ataupun bersamaan dengan 5 juta sehari telur yang kita telah ekspor ke Singapura. Itu baru kita kira Singapura, belum kita kira Hong Kong, Brunei, Timor Leste, Thailand dan sebagainya. Isu sekarang ni, dia bukan masalah pekerja, wahai Menteri. Sebab itu Menteri kena tengok the full statistik. Kalau kita mampu untuk ekspor telur ke luar negara, sebab apa kita tak mampu untuk memenuhi permintaan dalam negara kita? Kalau kita mampu untuk ekspor telur ke Singapura lebih kurang 711 juta biji telur setahun, kenapa kita tak boleh nak memenuhi permintaan dekat dalam negara kita? Orang di Kedah dapat 250,000 biji telur, orang di Singapura dapat 5 juta biji telur setahun. Kedah dengan Singapura 5 juta. 5 juta biji telur sehari. Bukan besar pun Singapura, kecil ya. Jadi tuan-tuan, ini adalah satu benda yang tak logik lah. Bila Menteri kata bahawa tidak perlunya menghentikan ekspor dan sebagainya, tak logik. Sebab kita mampu ekspor dan kita ekspor banyak telur keluar, tapi kita kata kita ada masalah telur dalam negara kita. Jadi mereka ekspor ni sebab apa? Kita kena tengok. Mereka ekspor ni adalah kerana mereka nak untung yang lebih. Sebab itulah mereka ekspor. Sebab mereka jual dekat dalam negara kita 41 sen disebabkan harga shilling. Maka mereka jual kepada Singapura sebab mereka boleh jual kepada Singapura dengan harga 1 biji 60 sen. Jadi sebab itulah daripada dulu pengusaha-pengusaha telur, dia minta supaya kerajaan tidak meletakkan harga shilling telur tersebut kepada harga 41 sen sebab mereka tidak boleh buat untung. Kalau mereka jual dalam negara kita pun dia tak ada untung. Jadi dia tak boleh nak running bisnes dia dan sebagainya. Ini adalah boleh rujuk kenyataan-kenyataan pengusaha-pengusaha telur yang sebelum-belum ni. Jadi kerajaan pula tak perlulah nak takut sangat nak keluarkan subsidi nak tampung harga telur. Jadi menteri sendiri bagi tahu, kerajaan yang terdahulu memang kita subsidi telur bagi grade A, B, C 8 sen satu biji sebanyak 1.8 bilion setahun, ataupun bersamaan dengan apa, memang 1.8 bilion setahun lah kita subsidi daripada bulan Februari sampai Disember tahun 2022. Jadi dia tak perlulah nak rasa macam takut nak bagi subsidi pada rakyat, takut orang lain yang menikmati dan sebagainya. So bersamaan juga tuan-tuan, kalau hari ni kerajaan ambil telur, dia pergi ambil dekat India, harga sama juga 51 sen jual kat dalam pasaran Malaysia, dan telur dia kecil, saiz dia kecil, dan telur dia tu orang kata apa, dia tak ada ni lah, dia bukan berkualiti sangat dengan air dan sebagainya. Dan so kalau kita boleh ekspor daripada telur, kalau kita boleh ekspor daripada India 51 sen, why kita tak benarkan pengusaha tempatan untuk naikkan sedikit harga telur? Naikkan sedikit harga telur, bagi dia penjual lah 51 sen dan kerajaan subsidi 5 sen pun tak apa dah. Kalau kerajaan subsidi 5 sen, harga yang sampai dekat rakyat masih lagi mampu untuk dibeli oleh rakyat. Berbanding dengan harga sekarang ni, cecah sampai RM16, RM17 dan sebagainya. Dan bila kerajaan nak subsidi telur kepada pengusaha tempatan, maka kerajaan kena hentikan ekspor.
Sebab apa? Kalau kerajaan tak hentikan ekspor, mereka akan hantar telur bersubsidi ke luar negara untuk dapat untung yang berlebihan. Maka kerajaan kena panggil pengusaha-pengusaha telur tempatan untuk buat perjanjian dengan mereka. Dan kalau dia mampu ekspor telur kat Singapura, kenapa dia tak boleh memenuhi permintaan dalam negara? Mungkin kerajaan kena buat satu dasar. 60% daripada hasil dia, telur ni dia jual dalam negara kita. 40% dia hantar kepada negara luar. Dan kerajaan tak bolehlah tekan sampai pengusaha peladang ni miskin. Dengan tarif elektrik meningkat, dengan dedak tak terkawal, ada tempat jual murah, ada tempat jual mahal, sedangkan harga dedak di peringkat global dah turun. Jadi inilah kerajaan kena kaji kos-kos yang ditanggung oleh pengusaha dan juga peladang. Kena kaji. Dan bukan boleh main tekan mereka aja. Menteri sedang suruh pengusaha jual 41 sen. Sedangkan dia jual 41 sen, untung tak ada. Macam mana dia nak jual? Lebih baik dia tutup ladang dia. Jadi kerajaan kena guna otak sikit lah. Jadi bila nak hentikan ekspor ni, kena guna otak dan biarkan mereka jual. Kenapa tak boleh up sikit harga shilling 51 sen? Up lah. Kan kerajaan hari ni takut sangat nak bagi subsidi siapa? Kalau kata 32 juta biji telur sehari, kalau kita subsidi 5 sen, satu tahun kita memerlukan lebih kurang 5 bilion lebih. Apa yang kita risau sangat nak subsidi ni? Dah kata kita tak mau buat projek mega tak ada, hospital baru tak ada, semua tak ada, semua nak jimat kos negara. Apa yang kita takut nak subsidi? Abang kata kita nak bantu rakyat, nak bantu peniaga. Isu telur ayam ni isu rakyat, isu peniaga. Subsidi lah. Oh, tak boleh takut sangat. Kalau kita subsidi sekali nak makan T20, M40. Allah, berapa ramai sangat T20. Dan T20 tak beli telur subsidi ni. Puak-puak ni semua organik semua. Dia tak main duk pergi beli telur tray ni. Jadi inilah yang kerajaan kena tengok semula lah. Kalau kita boleh hantar luar negara dengan jumlah yang banyak, siapa kita tak boleh nak ni. Okey, tuan. Telur India dia macam telur masin. Betul ya. T20 tak makan telur. Seorang habis dah. View tak naik, kena sangkut dengan apa? Patuh pun telur-telur macam tak ada. Rupanya kena eksport. Betul tu Fik. Sangkut Oh, patutlah. Saya buka try hotspot tak. Awak minta abang tadi kata sangkut. Banyak dah naik harga. Live asyik pause je. Oh, tadi live padam 2 kali. Hampa tak bagi tahu. Saya pun duk tunggu-tunggulah. Orang duk tunggu pasal pau kaya. Sangkut. Baru okey dah. Hampa tak bagi tahu daripada tadi. Saya mana nak tahu. Tuan iklan iklan. Depa tak bagi tahu kata live sangkut. Kita pun duk tala lah. Depa malu abang tu, depa dengar macam mana tu kan. Dah lah saya pun duk cakap sangkut dah. Kalau kata depa dengar tu macam mana kalau live sangkut tu kan. Dengar lok. Enak. JPP di bawah Jabatan Perdana Menteri. Wish, ada vape pula lagi, kena block saya punya live. Sangkut pula. Okey dah. Mereka memang nak block live saya. Mereka marah dengan live saya. Sangkut. Saat tuan-tuan di TikTok saya okey, line cantik. Nak show saya off on balik ke apa ni TikTok ni? Tak selalu sangat tapi sangkut Sini okey je, okey. Ni okey line Minta abang Wan, saya nak kena pakai Unify lepas ni.
Okey pemukiman. Pemukiman ni ni kita masuk topik politik sikit tuan-tuan. Pemukiman ni saudara tahu tak apa maksud pemukiman ni? Pemukiman ni dia adalah dia himpun semua orang pergi duduk dalam satu tempat, dia buatlah beberapa hari khusus tu. Saya rasa semua orang tahu pemukiman tu kan. Kenapa hari ni tiba-tiba Anwar buat pemukiman? Sebabnya hari ni ada satu gerakan yang saudara semua tak tahu. Dan apabila berlakunya dekat dalam Perhimpunan Agung UMNO, apabila berlakunya campur tangan luar, dan apabila ada pihak-pihak yang tertentu yang cuba masuk ke dalam dewan itu dan cuba meluluskan usul untuk tidak dipertandingkan jawatan presiden dan juga timbalan presiden, maka ada pihak-pihak yang tidak berpuas hati. Dan ada gerakan. Maka sebab itulah adanya pemukiman secara tiba-tiba yang tidak dirancang untuk mengepung semua ahli-ahli parlimen ni and untuk duduk dekat dalam satu tempat. Sebab tu tempat tak bagi tahu. Mana boleh tempat tak bagi tahu? Ini kerajaan bang. Hampa nak pergi buat pemukiman, mestilah tempat tahu. Kerajaan pergi buat tahu mana, khusus tahu mana betul. Ni government, ni bukan politik bro. Kalau kata hang nak simpan orang, baru hang tak bagi tahu mana. Jadi agenda mereka adalah untuk menyimpan orang sebab kerajaan hari ini nampak rapuh. Dan juga media-media antarabangsa pun mungkin akan melaporkan bahawa akan ada penyimpanan ahli parlimen buat sementara waktu. Supaya Anwar Ibrahim dapat terus untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi mereka buatlah satu pemukiman rahsia yang tak tahu di mana untuk mereka duduk, untuk himpunkan semua ahli parlimen untuk duduk di situ. Untuk melihat sama ada berapakah sokongan kepada Anwar Ibrahim. Dan ini jelas apabila ketidakpuasan hati beberapa ahli parlimen dan juga sekutu-sekutu UMNO Barisan Nasional itu tidak bersetuju dengan beberapa krisis yang telah pun berlaku dalam masa terdekat ini. Antaranya krisis Sabah dan juga krisis Dewan Merdeka. Dan krisis Sabah ini berlaku kerana perjanjian. Anwar janji, Zahid pun janji nak bagi semua jadi ketua, semua nak jadi ketua menteri. Jadi Bong Mokhtar pun dijanjikan jawatan ketua menteri, Syafiq Afdal pun dijanjikan jawatan ketua menteri, dan juga Haji Ji pun dijanjikan jawatan ketua menteri. Jadi berlakunya krisis. Kalau kita tengok hari ini beberapa adun daripada Barisan Nasional telah pun duduk di sebelah pembangkang. Jadi isu lah hari ni. Jadi bila jadi konflik tu berkaitan dengan atas lompat parti lah juga. Bagaimana yang pertamanya krisis Sabah ni, bagaimana Haji Ji yang telah lompat daripada Parti Bersatu masih lagi boleh mengekalkan kerusi dia. Sebab dia mendukung kepada kerajaan. Jadi orang nampak lah kalau sokong kerajaan tak kenalah kosongkan kerusi. Jadi mereka pun nampak macam tak apa, kita lompat, kita tubuh kerajaan baru, jadi tak payah tak payah kosong kerusi. Sebab apa? Sebab Haji Ji pun bila sertai kerajaan, dia tak payah mengosongkan kerusi dia. Jadi itu adalah krisis di Sabah yang melihat kepada ahli-ahli parlimen lain lihat, okey, kalau lompat tubuh kerajaan tak payah kosong kerusi. Mereka tak boleh nak buat apa. Kat mahkamah pun tak ada bunyi, Peguam Negara pun tak ada bunyi. Sebab apa? Sebab anti lompat parti ni hanya digunakan untuk mengugut ahli parlimen saja. Tapi bukan betul-betul untuk dibuat pun. Mereka tak respect pun anti lompat parti dan sebagainya. Jadi begitu jugalah dengan krisis hari ini, dia ada langkah Dewan Merdeka. Langkah Dewan Merdeka ni kalau kita lihat betul-betul, ramai perwakilan UMNO tidak sokong kepada Zahid Hamidi untuk bersama-sama dengan Anwar dan juga DAP. Sebab itulah apabila dekatnya dengan usul, semua tag-tag dalam kerusi itu dicabut. Dan yang dimasukkan itu, saya dengar cerita daripada rakan kita, tapi kita nak tanyalah kepada orang-orang UMNO, siapa yang masuk? Dengar cerita adalah pemerhati-pemerhati khas daripada golongan PKR yang diseluduk masuk ke dalam Dewan Merdeka untuk meluluskan usul supaya jawatan presiden dan juga timbalan presiden tidak dipertandingkan, dan bukan di kalangan orang-orang UMNO yang menyebabkan tidak puas hati. Dan kalau kita tengok hari ini, Khairi Jamaluddin pun telah mendedahkan beberapa video yang menunjukkan bahawa memang ada sabotaj daripada luar untuk bawa masuk orang luar yang bukan perwakilan pun untuk meluluskan usul tersebut. Jadi Anwar Ibrahim sekarang ni dalam keadaan risau. Dia takut kerajaan akan tumbang dan akan berlakunya penarikan sokongan daripada beberapa ahli parlimen, daripada GPS dan juga UMNO, dan juga rakan-rakan sekutu mereka yang tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku pada hari ini. Dan juga sebab itulah hari ini Anwar mencadangkan melalui Fahmi Fadzil supaya apa? Supaya
dihimpunkan semua ahli-ahli parlimen di satu tempat yang dirahsiakan. Dirahsiakan supaya dapat menunjukkan sebelum berlakunya pembentangan bajet dan sebelum berlakunya orang kata pembukaan parlimen ataupun dalam masa yang terkait ini kerajaan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim itu tidak akan tumbang. Tapi sekarang ni kerajaan sudah pun goyang, tuan-tuan, sebenarnya. Sebab ramai dengan ahli parlimen yang tidak bersetuju dengan kerajaan sekarang ini. Jadi dan pendedahan yang dibuat oleh Zahid Hamidi sendiri berkenaan dengan 10 ahli parlimen yang menyokong kepada Tan Sri telah pun membuka mata GPS dan juga GRS, di mana sebelum ini Zahid mengatakan bahawa tidak ada seorang pun ahli parlimen daripada UMNO yang menyokong Tan Sri, yang menyukupkan Tan Sri kepada 115 majoriti. Jadi sebab itulah GPS mengambil keputusan untuk menyokong Anwar. Sebab GPS hanya menyokong siapa yang mampu untuk membentuk kerajaan. Sebab UMNO mengatakan bahawa UMNO menyokong pada Anwar dan mereka telah pun mempunyai majoriti untuk membentuk kerajaan, dan mereka mengajak GPS untuk menyertai kerajaan, bukan untuk mencukupkan jumlah, dan juga mereka mengajak Sabah untuk menyertai kerajaan, bukan untuk mencukupkan jumlah. Jadi ucapan Zahid ini sebenarnya telah memerangkap diri dia, yang membuatkan Anwar Ibrahim dalam keadaan yang tidak tenang sekarang ni. Kerana kerajaan mungkin pada bila-bila masa saja mungkin dapat goyah dan juga mungkin dapat tumbang dan sebagainya. Dan juga kita melihat sendiri pembohongan yang mereka telah buat, di mana mereka telah membohongi Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong dengan mengatakan bahawa tidak ada seorang pun ahli Parlimen UMNO yang menyokong kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sedangkan 10 daripada ahli Parlimen UMNO telah pun memberi sokongan dan Tan Sri telah pun mencukupi 115 majoriti pada ketika itu, yang telah pun dinafikan haknya, yang telah pun mengikutkan lunas undang-undang dan juga perlembagaan untuk melayakkan diri dia untuk menjadi sebagai Perdana Menteri. Jadi hari ini tuan-tuan, menteri-menteri, ahli parlimen semua lari, tinggal pejabat. Pejabat tak ada siapa. Pejabat tak ada siapa, besok mereka akan kemas beg, mereka akan pergi mukim. Mukim entah mana kita tak tahu. Mungkin tak duduk di Malaysia, luar negara lah kot. Lari. Jadi itulah tuan-tuan, apabila kerajaan yang terbina dengan pembohongan dan dia tidak akan kekal lama. Kerajaan yang terbina bukan daripada kehendak rakyat dan juga bukan daripada kehendak ahli parlimen yang disokong oleh rakyat, maka dia tidak akan berkekalan selama-lamanya. Sebab itulah kalau kita tengok kerajaan hari ini tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Kerana apa? Kerana mereka yang dilantik dalam jawatan jemaah menteri sebenarnya tidak ada niat untuk bekerja. Kerana apa? Kerana mereka dipaksa dan terpaksa untuk menyokong pada Anwar Ibrahim. Dan kalau kita tengok daripada sudut perlembagaan UMNO, apa yang diluluskan oleh Persidangan Agung UMNO hari ini adalah tidak sah. Sebab apa? Kalau kita tengok, penangguhan pemilihan adalah 18 bulan dan jawatan yang akan dipertandingkan adalah semua jawatan di dalam perlembagaan UMNO itu disebut dan tidak boleh tidak dipertandingkan. Lazimnya dahulu bukan tidak dipertandingkan, tetapi tidak ada orang mencabar, menang tanpa bertanding. Jadi bukan tidak dipertandingkan, tetapi menang tanpa bertanding. Jadi itulah yang berlaku dahulunya dalam UMNO. Tetapi Zahid, apabila dia cuba nak bawa usul supaya jawatan tersebut tidak dipertandingkan, dia kena ada buat satu klausa dalam perlembagaan UMNO yang mengatakan bahawa jawatan presiden dan juga timbalan presiden boleh tidak dipertandingkan atas daripada usul yang dibawa oleh perwakilan dan diluluskan di dalam Persidangan Agung UMNO. Jika tidak ada klausa tersebut, maka pihak-pihak ahli perwakilan dalam UMNO boleh mencabar keputusan PAU tersebut di dalam mahkamah. Sebagaimana yang telah dibuat oleh Tengku Razali kepada Tun Mahathir dulu. Tapi kena ada keberanianlah untuk orang UMNO untuk mencabar keputusan tersebut dalam mahkamah. Sebab tidak ada langsung dalam perlembagaan UMNO yang memberi kuasa kepada Persidangan Agung UMNO untuk tidak mempertandingkan jawatan. Sedangkan Isham Jalil sendiri menyebut bahawa kalau nak buat benda tu, kena buat pindaan kepada perlembagaan UMNO. Kalau tidak buat pindaan, maka tak boleh buat. Jadi sekarang ini, mereka cuma boleh letak di situ adalah menyekat siapa-siapa untuk bertanding dengan Zahid. Tetapi jawatan tersebut tetap dipertandingkan dan boleh dibuat undian terhadap orang yang bertanding dekat jawatan tersebut. Sebab ini adalah perlembagaan UMNO.
Jadi bagi ahli-ahli yang baru, saya tak tahulah dia tahu ke tak benda ni, tapi dia boleh buka sendiri perlembagaan UMNO kan, untuk mencari berkenaan dengan apa yang saya bagi tahu kat sini. Dan saya pun mungkin boleh sebut di sini sikit pada saudara semua. Saya buka perlembagaan UMNO. Saya tak ingat dia punya para-para dia. Tapi saya tolong cari kok ada orang yang ada usaha nak buat perlembagaan yang baru sekejap tuan Okey, kalau kita tengok dalam perkara ke-99, dia sebut jika presiden berhenti maka timbalan presiden hendaklah memangku jawatan itu sehingga diadakan pemilihan presiden untuk memilih presiden yang baru mengikut Fasal 93 dan mempunyai kuasa mengikut Fasal 981. And 981 dan juga 93. 93, 981. 93. Okey. Pengerusi tetap, timbalan pengerusi tetap, presiden, timbalan presiden yang dipilih 3 orang naib presiden dan 25 orang ahli-ahli kerja tinggi hendaklah dipilih dalam mesyuarat perwakilan bahagian tiap-tiap 3 tahun sekali. Itu adalah 93, satu lagi adalah 981 berkaitan dengan presiden. Dan juga jawatan timbalan presiden. Lepas tu kalau tengok apa yang dia ubah, yang dia gubal tu adalah yang 18 bulan saya tengok. Yang tu saya beritahu tadi mestilah dipertandingkan. Mana satu lagi yang dia ubah tu. Okey, yang dia ubah ni adalah di bawah 10. Okey, yang dia ubah ni adalah di bawah perkara 10.16.1. Majlis tertinggi berhak menangguhkan pemilihan di peringkat majlis tertinggi bahagian dan cawangan dengan syarat yang berikut. Penangguhan ini tidak boleh lebih daripada 6 bulan selepas diadakan satu pilihan raya umum. Parlimen Dewan Rakyat tertakluk pada satu pemilihan perlu diadakan dalam satu penggal pilihan raya umum Parlimen Dewan Rakyat. Tarikh pilihan raya umum Parlimen Dewan Rakyat yang dinyatakan dalam Fasal 10.16.1 ini bermaksud tarikh mengundi bagi pilihan raya umum Parlimen Dewan Rakyat pada tarikh semasa yang dinyatakan dalam writ yang dikeluarkan mengikut Seksyen 12 atau pilihan raya 1958 atau mana-mana undang-undang yang terpakai bagi tujuan yang sama. Jadi dekat sini dia sebut bahawa pemilihan boleh ditangguh selepas daripada tempoh 6 bulan selepas diadakan pilihan raya. Yang ni yang pinaan yang dibuat sebelum ni. Tetapi tidak dinyatakan bahawa persidangan agung ataupun keputusan yang diambil oleh perwakilan-perwakilan boleh menangguhkan pemilihan bagi presiden dan juga timbalan presiden. Tidak ada dalam mana-mana satu perlembagaan UMNO berkaitan dengan perkara tersebut. Perlembagaan UMNO ni tak ada lah tebal sangat dan semua orang boleh pergi baca. Dan semua jawatan yang perlu dipertandingkan adalah perlu dipertandingkan dan tidak boleh tidak dipertandingkan. Jadi bila ucapan yang dikemukakan oleh Zahid Hamidi yang mengatakan bahawa sebelum ini ada jawatan yang tidak dipertandingkan, bohong. Bukan tidak dipertandingkan tapi tidak dicabar oleh mana-mana pihak. Sekarang ni apa yang Zahid cuba bawa adalah dia kata tak mau jawatan ini dipertandingkan. Bermakna dia tidak yakin dengan sokongan dekat diri dia. Dan ini bukan kebaikan untuk parti UMNO, tetapi demi kepentingan Zahid Hamidi semata-mata. Sebab Zahid Hamidi nak kekal sebagai presiden UMNO berkaitan dengan MOU yang telah dibuat supaya dia boleh duduk sebagai timbalan Perdana Menteri, supaya dia mempunyai kuasa untuk tarik ataupun tidak tarik sokongan kepada Pakatan Harapan dan juga kerajaan sekarang ni. So inilah yang Zahid cuba buat. Bukan demi kepentingan supaya dia boleh melepaskan dan meloloskan diri dia daripada pendakwaan di mahkamah.
So sebab itu dia nak pegang jawatan ni dan dia tak mau pertandingkan jawatan ni. Sebab inilah dia dinasihatkan oleh Anwar Ibrahim supaya jawatan tersebut tidak dipertandingkan. Kalau dipertandingkan jawatan tersebut, Zahid tidak lagi menjadi Presiden UMNO. Zahid tidak mempunyai kuasa untuk menentukan UMNO nak pi bergabung dengan siapa ataupun UMNO nak stay dalam kerajaan perpaduan ataupun tak. Jadi kalau ahli UMNO nak cabar di mahkamah, boleh cabar berkaitan dengan benda ni. Boleh bawa ke mahkamah sebab tidak ada klausa di dalam perlembagaan UMNO yang mengatakan bahawa untuk menangguhkan pemilihan jawatan presiden dan juga timbalan presiden boleh dibuat di peringkat MKT UMNO ataupun boleh dibuat melalui persidangan agung UMNO. Tak ada langsung klausa yang mengatakan benda tu. Jadi mengikut kepada Akta Pertubuhan, semua pertubuhan mestilah mengikut kepada perlembagaan pertubuhannya. Dan kalau dia tidak mengikut, maka boleh jadi macam kes Mahathir lawan dengan Tengku Razali, UMNO boleh diharamkan. UMNO boleh diharamkan kerana dia tidak mengikut perlembagaan dia sendiri. Dan tindakan Zahid ini akan membawa kepada UMNO diharamkan. Jadi sebab itulah Saifuddin Nasution duduk di Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan UMNO tidak diharamkan. Jadi inilah, kalau saudara nak tengok ketakutan Zahid. Dan saya bagi tahu kepada ahli-ahli parlimen dalam UMNO, keluar je lah. Buat apa nak tunggu lagi? Duduk dalam UMNO tu buat apa? Keluar. Jatuhkan dulu kerajaan hari ni. Bila kita tubuh kerajaan besok, kita tahulah macam mana mereka buat kat Sabah. Kita takkan kena anti lompat parti. Sebab siapa yang join kerajaan tak digunakan anti lompat parti kat atas dia. Lompat pun tak apa. Tapi kalau siapa yang tak join kerajaan, lompat kena kosongkan kerusi dia. Jadi runtuhkan terus kerajaan hari ini daripada anda menjadi baruah kepada Zahid. Dan lebih baik anda mencabar kes Zahid ini di mahkamah. Dan juga ada perwakilan yang menyebut lebih baik tak bertanding. Mereka dah kena dedak Wak Zahid. No. Tidak, yang menyokong di dalam persidangan agung UMNO bukan perwakilan UMNO tetapi orang PKR. Saya ada bukti orang PKR masuk dalam persidangan agung UMNO. Saya ada bukti dan saya boleh tunjukkan bukti itu. Kalau ada orang Khairi Jamaluddin kat sini yang nak bukti itu, boleh PM saya akan bagi tunjuk sekali dengan kad dan sebagainya. Walaupun orang tersebut telah pun delete dia punya posting dia, tapi saya sempat screenshot dia punya posting beserta dengan kad dan sebagainya, dan dia masuk dalam persidangan agung UMNO untuk jadi pemerhati khas wakil Anwar Ibrahim dalam persidangan agung UMNO. Saya ada bukti tersebut. Jangan main-main dengan saya. Saya ada bukti tersebut dan saya boleh bagi. Nanti saya akan send lah. Kalau ada orang Khairi Jamaluddin pun boleh. Saya boleh bagi kat dia. Saya boleh tunjuk kat dia. Ni orang ni, saya ada kad dia dan sebagainya. Ada tag nama dia. Dia masuk dalam persidangan agung UMNO. Dan dia bukan ahli UMNO, tetapi dia adalah ahli PKR yang meluluskan usul dalam Dewan UMNO. Saya ada. Saya ada bukti dan saya kenal orang tu. Saya very close dengan orang tu. Saya kenal orang tu, sebab tu saya tak mau dedahkan nama dia dekat media sosial. Tapi saya tahu dia ada dalam tu. Saya pun risikan saya boleh tahan hebat juga. Bukannya risikan saya tak hebat, risikan saya pun hebat juga. Dia masuk sebagai pemerhati khas. Kalau orang UMNO nak boleh PM saya akan bagi. Okey saya baca komen dulu baik Syafiq dan sekarang ni yang duk sokong UMNO adalah orang PKR yang sokong Zahid. It's not UMNO itself. Tetapi Anwar hantar orang dia untuk sokong Zahid. Terbaik PN. No pun saya boleh bagi kat anda nanti. Benda lain semua hang boleh dedah. Dan saya tak boleh dedah secara umum lah. Sebab saya berkawan dengan orang tu saya tak boleh lah nak jatuhkan dia. Tapi saya tahu dia adalah orang Anwar Ibrahim yang dia masuk dalam persidangan agung UMNO. Saya tak perlulah nak sebut nama dia kat sini. For what reason saya nak kena sebut nama dia? Tak perlulah saya nak sebut. Tak perlulah nak memaksa saya untuk sebut. Dan saya kata kalau Khairi Jamaluddin nak bukti tu, saya ada. Saya boleh bagi bukti tu. Memang kad atas nama dia, tulis nama dia, dan dia bukan ahli UMNO. Dan dia jadi pemerhati khas kat dalam tu. Kasih gegak. Kalau orang Khairi Jamaluddin simpan dulu please. Saya boleh hantar kat Anwar Musa, kat Tun Faizal. Saya boleh hantar, tak masalah apa, sebab saya ada bukti. Bukan saya tak ada bukti. Kalau saya cakap saya tak ada bukti, bolehlah juga. Kok malam ni mereka nak mesej saya, nak PM saya, tanya siapa dia, saya send terus gambar.
Tak ada masalah. Yang kita tahu adalah yang meluluskan usul dalam Dewan Undangan tadi, di dalam yang meluluskan usul perwakilan UMNO tersebut adalah orang-orang daripada Pakatan Harapan, and I have the proof. Dia orang dapat satu envelope, dia dapat satu envelope kad pemerhati khas untuk masuk di dalam di dalam Perhimpunan Agung UMNO tersebut. DM saya. Boleh, tak ada masalah apa. I can prove. Ingat saya tak ada bukti lah. Saya ada bukti lah. Saya tak ada cakap kosong lah. Dan orang tu pun bodoh juga. Pergi post kat media sosial. Kata dia masuk dalam tu. Baguslah. Jamil Osman Fik, saya nak bukti tu. Ada nanti PM saya akan hantar. Satu envelope dia dapat. Orang PKR yang masuk dalam tu. Bagi kat Tun Faizal, bang. Boleh, tak ada masalah apa. Nanti saya send. Tun Faizal pun kenal orang tu. Kan Tun Faizal tak kenal. Syafiq PM kat mana? Kat mana-mana boleh. TikTok boleh, semua boleh. Tapi saya takkan bagi kepada untuk hamba viral, tak bagilah. Sebab orang tu dia kawan dengan saya. Untuk hamba viral kan buat video, saya tak bagilah. Tapi untuk bagi kepada proof as a proof kepada kepimpinan UMNO, then saya boleh bagi. Tapi kalau hampa nak pergi buat video TikTok apa semua, saya tak bagilah. Sebab orang tu dia berkawan dengan saya. Walaupun dia duduk sebelah sana, tapi dia kawan dengan saya. Tipu sembang gari, tak payah sembang gari, tak payah tipu apalah. Hampa ingat Syafiq Alim ni tora-tora ke? Hampa ingat dia ni tora-tora datang lagi ke kan? Dia boleh tunjuk punya, no hal. Aku boleh tunjuk punya. Nanti aku PM Afiq, Encik Betas tak ada masalah apa, no problem. Siapa-siapa pun boleh PM. Saya rasa saya pernah hantar dekat Tuan Ferry, saya ada hantar, saya rasa. Allah SWT. Isu telur Nabi Kafil lah. Janganlah risau kan. Abang, mereka koyak lagi. Senang polis jalankan kerja. Tapi ni dia tak melibatkan polis. Ni melibatkan atau pertubuhan. Melibatkan pertubuhan dekat dalam melibatkan orang UMNO dengan orang UMNO. Ya, kalau mereka nak bawa ke mahkamah, nak cabar macam mana usul mereka boleh diluluskan oleh orang dalam Pakatan Harapan. Itu ya mereka boleh bawa. Jadi kalau mereka nak bawa ke pihak PDRM ni, saya tak tahulah PDRM akan siasat ke pasal kes Perhimpunan Agung ni. Asal PDRM tak siasat kot, saya pergi ambil gambar tu Sat. Okey, mungkin kat telefon ni kot, Sat. Di TikTok ni jam, Sat. Okey, orang ni siap post lagi dekat FB dia. Ni. Aku tutup nama dia. Tu nampak kad apa? Dia ahli PKR. Tapi dia friend dengan aku. Ingat tak ada? Bukti dah, bro. Ustaz, zoom lagi besar sikit. Dia siap letak gambar. Dia siap post lagi. Edit pungkok lah, edit. Edit pungkok. Pemerhati khas. Dia ahli PKR. Dan aku boleh proofkan dia ahli PKR. Jadi macam mana boleh masuk dan luluskan usul? Yang masuk dalam dewan tu semua adalah ahli-ahli PKR. Dan yang meluluskan usul bagi persidangan UMNO adalah ahli-ahli PKR. Bukan ahli UMNO. Orang UMNO apa jadi apa? Kuda kayu. Kencing apa? Tak payah cerita lah. Nanti keluar nanti. Keluar dia punya
dia punya link dia apa semua, nanti apa akan tahu lah. And saya takkan sebut kalau saya tak ada proof. Saya takkan buat assumption. Saya takkan menuduh tanpa saya ada bukti bahawa dia adalah ahli PKR. Sebab dia kawan saya, mestilah saya tahu dia ahli PKR. Dan saya tahu dia orang Anwar Ibrahim. Okey, nah kita bagi UMNO tinggal batu nisan Afiq, tak lalui PN dia punya password depa tak tahu password depa. Nak record lah, tak ada masalah apa, boleh record lah. Betul lah cakap Khairi Jamaluddin, memang betul cakap dia pun daripada hari pertama lagi. Depa ada dekat Lan Dewan daripada hari pertama lagi. Kan? Lubang kubur sedang menanti kerajaan Tebuk lah ni. Ni kerajaan Tebuk. Tak tahu kerajaan ni. Kerajaan pengkhianat. Kerajaan Tebuk. Kerajaan semua. Kerajaan ni. Kerajaan kencing kuat. Okey tuan. Ada soalan ni. Syafiq masih mentap. Saya kalau saya dedahkan satu benda tu, jarang sekali lah untuk saya berbohong. Aku ada dalam grup. Saya takkan share dalam grup. Saya takkan share. Saya jenis saya takkan share dalam grup benda-benda macam ni. Nah, orang-orang tentu saya akan bagi KJ ke, apa nama ni, Tun Faizal ke, saya akan hantar. Tapi hak lain-lain tu jangan nak minta, memang takkan dapat. Tengok apa Ismail Sabri cakap. Kalau betul Presiden UMNO berada di jalan yang benar, kenapa tak bertanding? Buktikan. Betul. Soalan Afiq, please pakai pemimpin. Okey, tuan. KJ orang BBBM, dia tak pernah masuk BBBM. Tak payah Afiq share. Saya akan bagi pada orang tertentu. Jadi apa nak kata apa? Syafiq tak boleh buktikan. Tolonglah. Tolong. Ini Syafiq Alim. Ini Syafiq Alim. You know? My name is Muhammad Syafiq Abdul Halim. Saya belum pernah lagi kena apa-apa kes yang kata fitnah ke apa kan. No. Sebab orang kata apa? Selagi saya ada fakta kat tangan, saya akan berpegang pada fakta tu. Okey tuan. Ni pasal usul tadi ni, pasal kes Najib ni. Saya nak bagi tahu kepada penyokong-penyokong Najib ni. Jangan tertipu dan terpedaya dengan Zahid dan juga Anwar Ibrahim. Najib telah pun terbukti bersalah di Mahkamah Tinggi, terbukti bersalah di Mahkamah Rayuan, dan terbukti bersalah di Mahkamah Persekutuan. So Najib tak boleh dibicarakan lagi. Dan penyokong-penyokong Najib kena tahu bahawa sebelum 14 hari selepas 14 hari daripada tempoh penjatuhan hukuman di Mahkamah Persekutuan, Najib bersama dengan peguam dia telah pun hantar petisyen pengampunan diraja. Dan petisyen pengampunan diraja tersebut tidak pernah ditolak sebab pada waktu itu kerajaan jatuh. Dan sehingga ke hari ini, lembaga pengampunan tidak pernah menolak petisyen pengampunan Najib Razak tersebut. Jadi petisyen tersebut masih lagi tergantung. Kalau Zahid dan juga Anwar betul-betul nak menolong Najib, tindakan pertama yang mereka perlu buat adalah untuk memberikan pengampunan diraja kepada Najib Razak sebagaimana yang dijanjikan sebelum PRU 15. Sebelum PRU 15, Anwar janji untuk bagi selepas seminggu saja tubuh kerajaan, dia akan bagi pengampunan kepada Najib Razak sebagaimana yang dibuat oleh Tun Mahathir Mohamad. Sebab apa? Until now, dah berapa lama, 50 hari lebih, masih belum ada lagi pengampunan diraja yang dibuat kepada Najib Razak. Dan yang keduanya adalah Najib Razak disiasat dalam kes YMDB. Yang buka kes ni Tommy Thomas. Dan semasa itu didokong oleh kerajaan dalam Pakatan Harapan, Tony Pua dan sebagainya. Jadi bagaimana nak selesaikan kes Tommy Thomas ni? Kalau mereka mengatakan bahawa Najib ni kena pendakwaan terpilih dan juga kena pendakwaan politik. Jadi mereka boleh minta supaya kes tersebut disemak semula oleh peguam negara dan juga meminta supaya pendakwaan ini tidak diteruskan. Sebab apa mereka tak buat? Sebab apa Anwar tak buat? Sebab apa Zahid tak buat? So penyokong Najib ni kenalah jadi cerdik, jangan jadi bodoh. Sebab apa? Sebab Zahid kalau dia lepaskan Najib keluar, dia terpaksa undur diri daripada jadi Presiden UMNO. Dia takkan boleh jadi Presiden dan dia nak merealisasikan impian dia untuk jadi Presiden dan juga Perdana Menteri selepas pada ni.
Anwar Ibrahim kalau keluar Najib, dia ludah muka dia sendiri. Orang Cina, orang India takkan sokong lagi DAP dan juga Pakatan Harapan. Sebab Pakatan Harapan yang membebaskan Najib. Sebab Pakatan Harapan yang berusaha untuk membebaskan Najib dan juga mensucikan Najib. Sedangkan mereka lah yang memomokkan kes Najib dan mereka lah yang melakukan pendakwaan ke atas Najib Razak. So macam mana mereka nak bebaskan Najib? So hari ni orang Najib sokong kepada orang yang salah. Sokong mereka semata-mata untuk bebaskan Najib, sedangkan mereka tahu kelemahan anda. Kelemahan anda adalah bila sebut Najib akan sokong Zahid. So mereka sebutlah Najib. Sedangkan adakah mereka betul-betul nak membebaskan? Even kes Rosmah sendiri pun ditangguh, tidak dilepaskan dan dibebaskan. Rosmah punya kes simple. Rosmah punya kes dia dituduh menerima wang dalam beg letak atas sofa kali hijau. Money trail, duit masuk akaun semua tak ada. Jadi hanya guna saksi saja. Kata duit tu duduk atas sofa. Rosmah punya kes pun Anwar tak gugurkan. Masih lagi diteruskan dan ditangguhkan pada next year, pada bulan April ke Mei. Tak silap saya. Betul kan mereka ni betul-betul nak tolong? No. Zahid akan sobat dengan Rosmah sekali masuk dalam. Nampak? Tapi bila dah jadi bodoh ni, sampai tua pun akan bodoh jugalah. Tak boleh nak buat apa lah. Okey tuan. Tuduhan Rosmah bukan seperti anda maklumkan. Okey, main naik atas terletak kat saya. Tuduhan Rosmah macam mana? Tuduhan Rosmah berkaitan dengan kes solar hybrid. Macam mana dia terima duit tersebut? Duit tersebut dihantar dekat rumah dia. Beg tu diletak atas sofa kali hijau dalam kes pendakwaan Rosmah Mansur. Tapi Rosmah kata dia cuma jumpa dengan kawan tu 2 minit saja. Tak lebih daripada 2 minit. Rosmah kata dan dia tak bincang apa-apa pun pasal projek solar hybrid tu. Jadi kes Rosmah bukan duit masuk dalam akaun. Duit tu letak atas sofa kali hijau. Saya ingat lagi sofa kali hijau. Okey tuan. Kenapa tak bagi DNAA pada Rosmah? Okey tuan, saya akan teruskan di TikTok saya, di FB saya akan stop dulu setakat ni saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.